Seluruh dunia termasuk Malaysia sedang dilanda pandemik yang disebut sebagai coronavirus atau COVID-19. Jumlah kes yang dijangkiti virus ini semakin menunjukkan peningkatan hari demi hari. Peningkatan kes COVID-19 yang semakin serius mendorong kerajaan untuk menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac 2020 sebagai inisiatif untuk memutuskan rantaian COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan amat penting untuk mengekang penyebaran virus ini disebabkan sifatnya yang mudah merebak melalui cara yang disebut sebagai human-to-human transmission. Disebabkan virus COVID-19 ini baru saja disahkan kewujudannya sejak tahun lalu yang bermula di Wuhan, China, banyak kekeliruan timbul dalam kalangan masyarakat mengenai virus ini sendiri. Banyak persoalan timbul, misalnya seperti bagaimana ia boleh menjangkiti seseorang, apa langkah-langkah yang perlu diambil sebagai langkah untuk kita berjaga-jaga, dan mereka tertanya apakah simptom-simptom sekiranya berlaku jangkitan virus ini kepada kita, dan keadaan ini telah meningkatkan cabaran kepada setiap negara disebabkan pelbagai maklumat yang tidak diketahui kesahihannya mudah sangat untuk disebarkan di media sosial. Kekeliruan masyarakat semakin bertambah dengan penguatkuasaan PKP, ditambah lagi dengan PKP yang telah diubah suai secara berperingkat seperti PKPB, PKPP dan PKPD, dan kini diteruskan lagi dengan PKP 2.0 bermula pada awal Januari lalu. Dan maklumat yang cukup mengenai COVID-19 ini amat penting untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat bagi meningkatkan keberkesanan usaha menangani pandemik ini. Oleh itu, pelbagai bentuk maklumat telah disalurkan oleh agensi-agensi kerajaan seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia dan banyak lagi melalui pelbagai medium. Bukan itu sahaja, organisasi bukan kerajaan juga turut bersama-sama berganding bahu dalam mengekang penyebaran virus ini dengan usahanya dalam menyebarkan maklumat, misalnya mengenai pungutan dana sebagai sumber untuk menyediakan barang keperluan hospital dan kepada golongan yang tidak berkemampuan. Dan penyebaran slogan dan laungan di media sosial seperti stay at home, kita jaga kita di pelbagai platform media sosial juga dilihat mampu memberikan kesedaran kepada masyarakat untuk kekal di rumah sebagai salah satu langkah mengawal penularan. Disebabkan seluruh masyarakat berhak untuk mendapatkan maklumat mengenai COVID-19 ini, ia berpotensi untuk dijadikan sebagai barang awam. Hal ini disebabkan kerana definisi barang awam itu sendiri yang bermaksud barang di mana faedah daripada penggunaan barang tersebut tidak boleh dikecualikan bagi mereka yang tidak membayarnya dan boleh dikongsikan secara bersama dalam satu kumpulan pengguna yang besar. Barang ini kebiasaannya ditentukan dalam pasaran politik, bukannya melalui pasaran biasa dengan bercirikan tiada persaingan dan tiada pengecualian dalam penggunaannya. Namun persoalannya, adakah maklumat COVID-19 ini benar-benar berfungsi sebagai barang awam? Untuk melihat keabsahan dan keberkesanannya, kajian ini telah dilakukan kepada penduduk di daerah Petaling yang meliputi kawasan Shah Alam, Suruhanjaya, Puchong, Seri Kembangan, Damansara, Petaling Jaya dan Sungai Buloh untuk melihat perspektif golongan belia dan golongan tua terhadap maklumat COVID-19 sebagai barang awam. Objektif kajian yang pertama adalah untuk menganalisis saluran, jenis dan bentuk maklumat mengenai COVID-19 yang sering digunakan oleh masyarakat. Objektif kajian yang kedua adalah untuk mengetahui tindakan masyarakat terhadap berita atau maklumat palsu yang diterima. Objektif kajian yang ketiga adalah untuk mengenal pasti kesan penyebaran maklumat COVID-19 terhadap gaya hidup masyarakat. Antara permasalahan kajian yang dikemukakan adalah yang pertama, apakah tahap pemahaman dan keberkesanan penyebaran maklumat COVID-19 kepada masyarakat melalui pelbagai bentuk dan saluran. Yang kedua pula adalah apakah reaksi ataupun tindakan masyarakat terhadap berita atau maklumat palsu mengenai COVID-19 yang diterima oleh mereka. Yang ketiga pula adalah adakah penyebaran maklumat COVID-19 telah menukar gaya hidup masyarakat kepada norma baharu? Kajian ini mengandungi dua kepentingan utama, iaitu untuk menghasilkan kajian yang dapat dijadikan panduan kepada badan berautoriti dalam meningkatkan keberkesanan penyebaran maklumat COVID-19 dan juga memberikan pendedahan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan bagi melihat tahap kesedaran dan kefahaman masyarakat awam mengenai maklumat COVID-19 sebagai barang awam. Kajian ini melibatkan responden yang mendiami daerah Petaling sahaja. Soal selidik ini telah dijalankan secara atas talian dan diedarkan melalui media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook dan juga WhatsApp. Soal selidik ini mengandungi 5 bahagian.
Yang pertama, bahagian A mengenai demografi responden, bahagian B mengenai pemilikan peranti dan literasi digital, bahagian C mengenai saluran maklumat yang digunakan, bahagian D mengenai jenis dan bentuk maklumat yang digunakan serta reaksi responden terhadap maklumat palsu, dan akhir sekali bahagian E mengenai perubahan gaya hidup. Jenis soalan yang digunakan ialah close-ended, iaitu soalan beraneka pilihan, dan skala Likert yang digunakan ialah 1 hingga 4 yang mewakili nilai seperti daripada sangat tidak setuju kepada sangat setuju serta sangat tidak mahir kepada sangat mahir. Akhir sekali, sebanyak 71 jawapan soal selidik telah diperoleh dan dianalisis menggunakan SPSS versi 26. Jumlah keseluruhan responden adalah seramai 71 orang yang terdiri daripada 26 lelaki dan 45 perempuan. Bagi butiran umur, majoriti responden terdiri dari lingkungan 20 hingga 30 tahun iaitu seramai 42.3%. Seterusnya, majoriti responden dengan peratusan sebanyak 83.1% merupakan bangsa Melayu, dan bagi tahap pendidikan pula, kebanyakannya memiliki tahap pendidikan sehingga diploma atau sijil kemahiran diikuti oleh sarjana muda, master atau PhD. Majoriti responden juga berstatus bujang iaitu sebanyak 57.7% dan tinggal di kawasan bandar iaitu sebanyak 97.2% serta bukan merupakan ketua keluarga. Bagi butiran pekerjaan pula, majoriti responden sebanyak 56.3% mempunyai pekerjaan tetap dan bekerja di sektor swasta. Bagi jumlah pendapatan bulanan responden dan pendapatan bulanan isi rumah, kedua-duanya mencatatkan peratusan sebanyak 63.4% dan 28% memperoleh pendapatan di bawah RM2,500. Akhir sekali, bagi aspek tanggungan, majoriti responden sebanyak 52.1% tidak mempunyai tanggungan. Bagi bahagian ini, majoriti responden sebanyak 62% tidak mempunyai pendidikan formal dalam bidang IT. Bagi tahap kekerapan penggunaan peranti, majoriti responden paling kerap menggunakan telefon pintar berbanding dengan peranti lain iaitu sebanyak 70.4%. Seterusnya, sebanyak 85.9% responden mempunyai jaringan internet di rumah dengan Wi-Fi atau kabel berbayar sebagai jaringan utama yang paling kerap digunakan iaitu sebanyak 63.4%. Bagi pemilikan akaun media sosial, majoriti mempunyai media sosial WhatsApp dengan catatan MIT sebanyak 1.01 iaitu 98.6% responden memilikinya, diikuti oleh Facebook. Tahap kemahiran responden terhadap penggunaan WhatsApp juga adalah paling tinggi iaitu sebanyak 56.3%, dan bagi tahap kekerapan penggunaan WhatsApp juga mencatatkan min yang paling tinggi dengan min sebanyak 3.56. Secara keseluruhan min tertinggi iaitu 3.89 dicatatkan pada maklumat tentang bilangan pesakit yang diberikan oleh MKN, KKM dan SKMM adalah penting bagi saya untuk lebih berhati-hati, di mana terdapat 90.1% responden yang sangat bersetuju mengenainya. Aplikasi seperti MySejahtera yang mempunyai kelebihan hotspot tracker membolehkan para responden untuk mengambil tahu kes COVID-19 yang dilaporkan berdekatan mereka. Maka responden akan mengambil inisiatif untuk lebih berhati-hati untuk mengelakkan jangkitan virus. Di samping itu, bagi persoalan emosi saya terganggu apabila menerima maklumat daripada pihak MKN, KKM dan SKMM merekodkan min yang sangat tinggi iaitu 3.80, menggambarkan kebanyakan responden sangat bersetuju. Hal ini dikatakan demikian kerana responden berasa sangat takut dan risau apabila kes COVID-19 semakin meningkat, maka emosi mereka terganggu. Pelajar yang baru sahaja telah menghabiskan pengajian di sekolah menengah dan bakal pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM juga akan berasa sangat bimbang dan tidak akan tenang dengan situasi kini di Malaysia. Hal ini sejajar dengan laporan yang sering didengar oleh kita iaitu kes cubaan bunuh diri dan kes bunuh diri yang meningkat kepada 20% daripada tahun sebelumnya seperti yang dilaporkan oleh KKM akibat tekanan. Emosi saya terganggu apabila menerima maklumat daripada MKN, KKM dan SKMM bagi ciri umur hanya 3 orang responden yang tidak bersetuju manakala yang selebihnya bersetuju.
Responden berumur 40 tahun dan ke bawah mungkin risau kerana perlu memikirkan sekolah atau universiti atau tempat kerja yang terpaksa ditutup. Bagi responden berumur 40 tahun dan ke atas mungkin disebabkan oleh kerisauan terhadap tahap kesihatan mereka yang mudah dijangkiti oleh virus COVID-19. Dapat dirumuskan, emosi mereka terganggu disebabkan oleh penangguhan banyak perkara, misalnya ketika menerima maklumat berkaitan PKP. Bagi ciri pekerjaan, didapati kedua-dua kategori iaitu lebih 90% bersetuju akan mengganggu emosi mereka. Ini kerana mereka tidak dapat mencari pekerjaan bagi responden yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak dapat bekerja atau terpaksa bekerja dari rumah bagi mereka yang mempunyai pekerjaan tetap. Sekiranya maklumat yang diterima menunjukkan bahawa kes semakin meningkat diikuti oleh pelaksanaan PKP, ketidakcukupan peranti atau alat yang bercanggih untuk menjalani pekerjaan dari rumah akan turut meningkatkan tekanan seseorang individu. Maklumat tentang bilangan pesakit yang diberikan oleh MKN, KKM dan SKMM adalah penting bagi saya untuk lebih berhati-hati. Mencatatkan 40 orang responden yang mempunyai pekerjaan tetap bersetuju dengan memilih ya lebih tinggi berbanding responden yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini dikatakan demikian kerana responden yang bekerja akan mendapat tahu maklumat pesakit seperti kluster pekerjaan yang aktif dan lokasi yang akan dikemas kini setiap hari oleh MKN, KKM dan SKMM melalui media sosial ataupun ditayangkan ketika sidang media yang diwakili oleh Dr. Nur Hisham Abdullah. Maka jika terdapat kluster yang berdekatan dengan kawasan pekerjaan, responden akan lebih berhati-hati dan mengikuti SOP yang ditetapkan dengan lebih serius seperti menjaga jarak 1 meter dengan pekerja lain dan sentiasa menggunakan hand sanitizer untuk mengelakkan jangkitan virus. Secara keseluruhan, bentuk maklumat yang dirasakan sesuai disebarkan oleh MKN, KKM dan SKMM mencatatkan min tertinggi iaitu 3.72 bagi maklumat dalam bentuk infografik yang mana 73% responden telah sangat bersetuju. Manakala maklumat dalam bentuk perkataan pula mencatatkan min yang terendah iaitu 3.17 yang bermaksud hanya 46% responden yang sangat bersetuju. Dari segi tahap kefahaman, responden terhadap bentuk maklumat yang diberi, min tertinggi dicatatkan pada bentuk gambar dengan min sebanyak 3.63 di mana 70% responden sangat bersetuju manakala min terendah direkodkan pada maklumat dalam bentuk perkataan iaitu sebanyak 3.13 yang menunjukkan hanya 45% responden sangat bersetuju. Dikatakan maklumat dalam bentuk perkataan tidak mencukupi. Hal ini berkait rapat dengan sikap malas sesetengah individu yang tidak melengkapkan pembacaan sesuatu maklumat dan terus mengatakan ia tidak mencukupi. Hasil dapatan bagi persoalan saya merasakan puas hati dengan maklumat COVID-19 yang disebarkan oleh MKN, KKM dan SKMM dalam bentuk video untuk ciri pekerjaan. Seramai 39 orang responden yang mempunyai pekerjaan tetap bersetuju bahawa mereka sangat berpuas hati dengan maklumat COVID-19 dalam bentuk video. Hal ini mungkin didorong oleh kesuntukan masa akibat pekerjaannya, maka mereka lebih gemar untuk mendapatkan maklumat dalam bentuk video yang lebih singkat dan dapat ditonton pada bila-bila masa sahaja berbanding bentuk maklumat dalam kenyataan yang memerlukan masa yang agak panjang untuk dibaca dan difahami, atau siaran langsung yang ditayangkan mungkin pada waktu pekerjaan. Secara keseluruhan, majoriti responden dengan min sebanyak 2.44 tidak pernah menerima berita palsu mengenai COVID-19. Namun, sebahagian responden yang pernah menerima berita palsu mengenai COVID-19 mungkin berpunca daripada sikap individu yang tidak beretika yang mempunyai breaking news syndrome, iaitu menyebarkan maklumat yang diperoleh tanpa mengesahkan kesahihannya terlebih dahulu. Maklumat ini bertepatan dengan data kajian di mana lebih 80% responden dengan min sebanyak 3.69 bersetuju bahawa mereka terus menyebarkan maklumat yang dikeluarkan oleh MKN, KKM dan SKMF tanpa sebarang semakan. Tindakan mereka ini bertentangan dengan dapatan kajian
yang mendapati bahawa tahap kesedaran mereka terhadap kewujudan undang-undang mengenai maklumat palsu adalah tinggi, iaitu dengan min sebanyak 3.85. Hasil kajian juga mendapati bahawa tindakan responden yang paling signifikan ketika menerima maklumat palsu adalah dengan tidak membuat sebarang tindakan, iaitu dengan catatan min sebanyak 3.52, di mana lebih 80% responden bersetuju untuk bertindak sedemikian. Meskipun begitu, MKN, KKM dan SKMM dikatakan amat cepat menafikan sebarang maklumat palsu mengenai COVID-19, iaitu dengan catatan min 3.80, dan atas dasar tersebut, ianya dapat meningkatkan lagi keyakinan masyarakat terhadap agensi tersebut, di mana 71.8% responden bersetuju mengenai persoalan tersebut. Seterusnya, persilangan antara ciri demografi responden iaitu umur dan pendidikan tertinggi dengan tindakan responden terhadap berita palsu. Ciri umur dan tahap pendidikan dipilih kerana ianya akan mempengaruhi sebaran sesuatu berita palsu. Bagi ciri umur, responden yang berumur 40 tahun ke bawah akan dikategorikan sebagai golongan belia, manakala responden yang berumur 40 tahun ke atas akan dikategorikan sebagai golongan tua. Berdasarkan data persilangan, kajian mendapati golongan belia iaitu seramai 35.2% lebih ramai pernah menerima berita palsu berbanding dengan golongan tua yang hanya seramai 11.2%. Bagi aspek menyemak terlebih dahulu kesahihan maklumat yang kononnya dikeluarkan oleh MKN, KKM dan SKMM sebelum menyebarkannya, kajian mendapati bahawa responden yang hanya mempunyai pendidikan sehingga UPSR iaitu sebanyak 66.7% lebih banyak memilih ya berbanding mereka yang mempunyai tahap pendidikan yang lebih tinggi seperti PMR dan SPPM serta matrikulasi atau asasi yang mana masing-masing hanya 25% dan 37.5% saja yang memilih ya. Data ini bertentangan dengan tanggapan kajian di mana semakin tinggi tahap pendidikan yang dimiliki, kecenderungan untuk mereka mempercayai sesuatu berita palsu adalah sangat rendah. Kerana individu yang mempunyai pendidikan tinggi akan mempunyai tahap pemikiran analitik yang sering bertanya pada diri akan keaslian berita berkenaan. Dari segi umur pula, responden golongan tua yang memilih untuk menyemak terlebih dahulu kesahihan maklumat tersebut lebih banyak iaitu 61.5% berbanding dengan golongan belia. Data yang diperoleh menunjukkan kematangan responden dalam menganalisis berita palsu dapat dibandingkan melalui tahap umur mereka. Akhir sekali, kajian juga mendapati bahawa golongan belia iaitu lebih 80% akan bertindak untuk terus menyebarkan maklumat meskipun maklumat tersebut adalah palsu berbanding dengan golongan tua yang hanya sebanyak 69.2%. Mengikut tahap pendidikan yang dimiliki, didapati responden yang memiliki pendidikan tertinggi sehingga diploma atau sijil kemahiran iaitu 81.5%, dan sarjana muda, master atau PhD yang sebanyak 76% lebih banyak memilih ya berbanding dengan responden yang mempunyai pendidikan yang lebih rendah. Data ini sekali lagi menyalahi tanggapan kajian di mana semakin tinggi tahap pendidikan yang diperoleh, semakin relevan tindakan yang diambil untuk menghentikan penyebaran berita palsu. Sebelum tercetusnya COVID-19 lagi, masyarakat sudah bergantung kepada pelbagai media untuk pelbagai tujuan, seperti berhibur, mendapatkan maklumat, berkomunikasi, aktiviti pengajaran pembelajaran dan lain-lain. Maklumat mengenai situasi semasa pandemik COVID-19 boleh diperoleh daripada media yang pelbagai, termasuklah saluran media penyiaran, laman sesawang, media sosial, blog dan medium yang lain. Tetapi secara jelasnya, semasa COVID-19 melanda dunia pada penghujung tahun 2019, masyarakat semakin bergantung kepada media untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan COVID-19 untuk mengadaptasi dengan norma baru demi kelangsungan hidup. Untuk melihat kesan penyebaran maklumat COVID-19 oleh KKM, SKMM dan MKN terhadap gelagat penduduk di daerah yang dikaji, kita akan melihat kepada beberapa bahagian utama iaitu kebersihan, impak sosial, reaksi kepada amaran dan peringatan, gaya hidup, norma kerja baru dan perbelanjaan. Bagi aspek kebersihan dan gaya hidup, apa yang kami dapat lihat adalah bahawa kebanyakan penduduk di Petaling sudah mula peka terhadap gaya hidup sihat dan mementingkan kebersihan mereka. Mereka mula kerapkan amalan membersihkan tangan dan meningkatkan penggunaan pelitup muka serta
mengamalkan suplemen kesihatan. Tambahan pula mereka lebih kerap bersenam di rumah, termasuklah golongan yang sudah berusia, untuk meningkatkan kecerdasan dan sistem imunisasi badan mereka. Walaupun mereka rasa tersekat untuk melakukan aktiviti hiburan dan diada di pusat diada, mereka masih boleh melakukan aktiviti diada dan aktiviti hiburan di rumah bersama keluarga. Selain itu, kebanyakan penduduk, terutamanya keluarga, mereka peka dengan saranan kerajaan dan Kementerian Kesihatan ini untuk melindungi anak-anak dan golongan tua yang mudah terjejas kesihatannya dengan tidak membawa mereka keluar dan tidak mengunjungi tempat-tempat yang ada kemungkinan berlaku kesesakan. Meskipun penduduk di sana rasa tersekat untuk bertemu sanak saudara, sahabat handai, terutamanya pada hari perayaan dan majlis keagamaan, namun mereka tidak menjadikan sebagai alasan. Budaya berkiriman salam dan aktiviti yang mengeratkan silaturahim masih boleh diteruskan secara maya dan lebih interaktif. Contohnya mengadakan video call bersama ibunda yang tercinta di kampung. Bukan itu sahaja, malah anak-anak muda yang masih menuntut pelajaran di institusi masing-masing juga mengadakan pembelajaran penuh secara atas talian. Kita perlu akui, pandemik ini telah menjadikan kita lebih mahir dengan kemahiran teknologi dan komunikasi yang lebih canggih. Okey, lepas tu dari aspek pembelajaran, kebanyakan dari mereka mengakui bahawa perbelanjaan harian mereka meningkat bagi hal-hal berkaitan keperluan harian di rumah. Ya, tak juga. Mereka semua cuba untuk mencari dan melakukan apa-apa aktiviti yang boleh mengisi masa lapang mereka di rumah, dan boleh jadi mereka makan lebih banyak di rumah. Oleh sebab itu, perbelanjaan harian bagi grocery semakin meningkat hari demi hari. Dan akhirnya, bagi mereka yang bekerja mencari rezeki, kebanyakan dari mereka kita dapat lihat akan work from home, dan hanya segelintir yang work from office, terutamanya mereka yang menjaga bahagian pentadbiran setiap organisasi dan institusi contohnya. Dan bagi mereka yang tidak bekerja dari rumah, mungkin disebabkan oleh mereka bekerja dalam industri yang memerlukan mereka bekerja secara biasa. Contohnya perkhidmatan khusus dan peladang, nelayan, pekerja restoran, dan yang pastinya mereka mengekalkan budaya norma baru dan mengenakan SOP yang lebih ketat. Secara keseluruhannya, hasil kajian daripada bahagian C menunjukkan bahawa saluran maklumat yang digunakan oleh para responden untuk mendapatkan maklumat terkini daripada institusi kerajaan seperti KKM, MKN dan SKMM, serta saluran maklumat yang diguna pakai oleh institusi kerajaan seperti WhatsApp, Telegram, radio, televisyen, Twitter, laman web rasmi institusi dan juga Facebook bersifat barang awam. Antara sebab dan ciri utama yang dibawa oleh saluran maklumat-maklumat tersebut adalah saluran maklumat berikut membawa faedah serta utiliti kepada masyarakat secara keseluruhan dan bukannya kepada individu tertentu. Hal ini kerana penyampaian maklumat melalui medium saluran maklumat tersebut mempunyai tujuan utama iaitu untuk mengekalkan kesejahteraan dan kesihatan rakyat secara keseluruhan untuk menjaga serta melindungi negara kita Malaysia. Bukan itu sahaja, saluran maklumat yang digunakan oleh masyarakat dan juga institusi adalah barang di mana faedah daripada penggunaan barang tersebut tidak boleh dikecualikan bagi mereka yang tidak membayarnya dan dikongsi secara bersama dalam satu kumpulan pengguna yang besar. Hal ini membuktikan bahawa saluran maklumat seperti laman sosial Facebook, Instagram dan lain-lain tidak memerlukan bayaran, tetapi faedahnya dapat diperolehi oleh semua lapisan masyarakat tanpa batas. Akhir sekali, saluran maklumat yang digunakan mempunyai ciri-ciri barang awam yang utama seperti tiada persaingan dalam penggunaan, iaitu semua saluran maklumat tidak mempunyai persaingan dalam penggunaan dan juga tiada pengecualian dalam penggunaan. Ini bermaksud bahawa tiada sebarang lapisan masyarakat yang terkecuali dalam penggunaan saluran maklumat. Seterusnya, maklumat COVID-19 sebagai barang awam akan lebih berkesan sekiranya maklumat tersebut dapat digunakan sepenuhnya oleh masyarakat. Namun begitu, maklumat atau berita palsu yang timbul mampu menghalang keberkesanannya daripada berfungsi sebagai barang awam. Hal ini dibuktikan dengan dapatan kajian di mana majoriti responden tidak mengira umur atau tahap pendidikan yang dimiliki, di mana mereka terus bertindak menyebarkan maklumat yang diperoleh meskipun mereka tahu bahawa maklumat tersebut merupakan maklumat palsu. Maka, setiap anggota masyarakat perlu memainkan peranan dan tanggungjawab untuk menghentikan penyebaran berita palsu dengan membaca terlebih dahulu maklumat yang diperoleh dengan lebih teliti dan tahu membezakan fakta kesihatan yang betul. Pengguna digital juga perlu sedar bahawa tidak semua maklumat yang diterbitkan di laman sosial adalah benar. Hukuman bagi kesalahan penyebaran berita palsu menurut SKMM iaitu saman tidak melebihi RM50,000 serta
penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali perlu dikuatkuasakan dengan lebih tegas agar masyarakat tidak sewenang-wenangnya menyebarkan berita palsu. Hasil kajian mendapati bahawa responden cenderung untuk menggunakan maklumat dalam bentuk infografik manakala maklumat dalam bentuk perkataan paling kurang digemari. Pihak berautoriti perlu mengurangkan penyebaran maklumat dalam bentuk perkataan dan sebaliknya. Perlu memperbanyakkan penyebaran maklumat dalam bentuk infografik disebabkan tahap penerimaannya yang lebih tinggi. Hasil kajian juga mendapati bahawa majoriti responden menyemak kesahihan maklumat yang dikeluarkan oleh pihak MKN, SKMM dan KKM serta menyatakan bahawa maklumat yang disebarkan oleh MKN, KKM dan SKMM adalah penting untuk mereka lebih berhati-hati dan mengambil langkah pencegahan. Di samping itu, waktu penyebaran maklumat COVID-19 oleh MKN, KKM dan SKMM juga perlu diubah kepada masa yang lebih sesuai dan fleksibel kerana kebanyakan responden mengatakan waktu penyebaran sedia ada kurang sesuai kepada mereka. Jadi jelaslah bahawa jenis dan bentuk maklumat yang disalurkan kepada masyarakat berperanan sebagai barang awam dan dapat diterima oleh kebanyakan anggota masyarakat di daerah petaling. Kesimpulannya, peranan maklumat COVID-19 sebagai barang awam telah terbukti keberkesanannya. Hal ini dikatakan demikian kerana maklumat-maklumat yang diterima ini sudah semestinya telah mengubah beberapa gaya hidup norma baharu responden di kawasan petaling.